Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif di mana kami bawakan tokoh-tokoh kepimpinan bagi kementerian yang serang waktu ini hangat diperdebatkan berkaitan undi yang berlangsung bagi peringkat jawatankuasa sementelahan bajet 2021 telah pun diluluskan secara dasarnya. Dan anda sedang menyaksikan ini di berita RTM saluran My Freeview 123 dan juga TV1, manakala juga boleh menonton rancangan ini di FB Live berita RTM. Pandangan dan juga komen boleh diangkat untuk kami bawakan kepada perhatian tetamu untuk pada malam ini. Istimewa kami bawakan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Yang Berhormat Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali menemani pada waktu ini. Pukul 4 tadi habis sesi, Datuk. Ya. Terima kasih sempat juga hadir pada malam ini. Hangat kami melihat laporannya antara Hansat yang juga boleh dibaca di semasa ke semasa. Terlebih dahulu, kalau kita bercakap soal kepentingan kementerian ini dan kita melihat perdebatan yang berlangsung dalam Parlimen, saya tahu kehangatannya dan ada banyak persoalan-persoalan yang telah boleh kami baca. Mungkin pandangan awal, Datuk. Ya, terima kasih Tuan Syed. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita bincang tentang bajet hari ini, tentulah isunya adakah diluluskan ataupun tidak. Jawapannya diluluskan. Alhamdulillah. Tetapi yang perlu kita tarik perhatian ialah sikap yang berlaku di Parlimen bila mana pembangkang berusaha untuk menggagalkan usaha untuk meluluskan bajet. Kesannya apa dia? Kalau gagal, kesannya pada mereka yang terlibat di sektor ini. Kerana bajet yang kita buat untuk tahun 2021 banyak menjurus kepada mereka yang bergelar B40. Contoh secara mudahlah untuk bajet 2021 saja, kita sediakan peruntukan sebanyak 300 juta untuk penoreh getah menerusi projek yang dipanggil insentif pengeluaran getah. Yang dulu kalau tahun lepas kita ada bajet sebanyak 150 juta, tahun ini kita up sekali ganda lagi untuk tahun 2021 ini, iaitu sebanyak 300 juta. Kalau gagal yang ini berarti kita gagal lah untuk menyalurkan bantuan kepada penoreh yang berbanding hanya 2020 150 juta. Yang kedua, ada di sana bajet untuk projek baru kita meningkatkan pendapatan pada penoreh getah menerusi projek yang dipanggil latex, pengeluaran latex yang kita sediakan bajet sehingga 16 juta. Kalau gagal bajet ini berarti gagallah projek untuk membangunkan pada penoreh. Juga di situ ada bajet melibatkan pada pekebun kecil di bidang sawit. Pekebun kecil sawit ini hampir 500 ribu orang. Kalau getah pun hampir 500 ribu orang, semuanya hampir sejuta. Kalau untuk sawit kita dana sebanyak 20 juta untuk mereka disijilkan dengan persejilan MSPO. Kalau gagal yang tu berarti usaha kita untuk meng-MSPO-kan semua pada pekebun kecil kita ini akan terbantu kerana bajet tidak luluskan. Itu sebagai contohlah bagaimana kegagalan dalam meluluskan bajet memberi kesan kepada rakyat. Sebab tu saya katakan bahawa kalau kita bincang tentang kepentingan kementerian ini, kepentingan kementerian adalah pertamanya dia menjaga ataupun menguruskan hampir 1 juta rakyat Malaysia yang rata-rata mereka adalah B40. Pendapatan yang kecil. Dan 1 juta ini tentu di belakang mereka ada anak-anak dan isteri mereka pula yang kita letaklah jangkaan sekitar 5 hingga 6 juta lagi. Itu kesannya. Satu. Yang kedua, kepentingan kementerian inilah pada komoditi yang menjadi tempat bicara bagi kementerian ini. Dan di mana kalau kita lihat ekspor komoditi sahaja untuk tahun 9 bulan terakhir 2020 menjangkau 103 bilion. Kalau total tahun 2019 ialah sebanyak 127 bilion. Itulah dia nilai yang disumbang oleh komoditi oleh Kementerian Perusahaan Perdagangan Komoditi bagi ekspor negara. Dan untuk tahun ini walaupun berlaku COVID, kalau kita lihat perbandingan tahun lepas 2019 dan sekarang, untuk tempoh yang sama Januari hingga September tahun lepas kita hanya mampu mengeksport nilainya 98 bilion, tetapi tahun ini walaupun berlaku COVID kita berjaya untuk mencapai nilai 103 bilion. Itu kepentingannya. Jadi bagi saya kementerian ini walaupun dilihat mungkin sebelah mata oleh setengah orang, kementerian kecil saja, bajet pun tidak besar, hanya 730 bilion, kecil saja bajetnya, tetapi
kepentingannya sangat signifikan dalam bagi negara kita dan rakyat Malaysia. Datuk, kritik oleh pembangkang di dalam Dewan Rakyat itu, adakah mereka merujuk kepada usaha strategi yang Datuk sebutkan tadi ataupun ada elemen spesifik dalam bajet untuk kementerian? Ya, mereka bercakap tentang IPG, sokong IPG. Mereka bercakap tentang projek MSPO, sokong MSPO. Mereka bercakap tentang dana untuk peladangan hutan sebanyak 500 juta. Tetapi yang peliknya mereka nak gagalkan. Itu saya rasa pelik. Ketika berucap, ketika berbahas, mereka minta diuruskan begitu dan sebagainya, tetapi pada praktiknya mereka cuba menggagalkan. Sedangkan itulah yang utamanya. Kalau kita ke dalam bajet yang ada di bawah kementerian 730 bilion, kita bagi dua. Satu bajet pengurusan, kedua bajet pembangunan. Bajet pengurusannya ialah sebanyak 476 juta. Yang ni 300 juta sebenarnya adalah untuk IPG, insentif pengurangan getah untuk para penoreh. Hanya 176 juta saja untuk pengurusan melibatkan emolumen dan sebagainya. Berarti yang banyak pada pengurusan untuk para penoreh getah. Kemudian baki lagi 252 juta untuk pembangunan, semuanya telah melibatkan pada penoreh getah, pekebun kecil dan sebagainya, semua melibatkan rakyat. Maka saya sangat pelik bila mana pembangkang berusaha menggagalkan satu kementerian yang sebenarnya mereka sokong pada semua butiran-butiran secara umum, tetapi mereka mungkin semangat kepembangkangan barangkali membangkang apa sahaja yang dibuat oleh kerajaan. Kalau kami dulu ketika menjadi pembangkang, kita mengambil sikap berkecuali dulu. Kita luluskan bajet. Kenapa? Dia adalah menguntungkan rakyat. Isu-isu kita tak setuju dengan buatan tentu kita bahas menerusi dalam perbahasan, tetapi secara overallnya kita meluluskan bajet untuk kepentingan rakyat. Itu yang perlu difahami oleh rakyat pada hari ini. Datuk, kita bandingkan dengan bajet 2021 ini untuk kementerian ini, kita fikir berbanding dengan 2020, peningkatan digambar 88%. Peningkatannya 88%. Peningkatan. Jadi peningkatan ini lebih tertumpu kepada sektor apa? Ataukah lebih tertumpu kepada para pekebun kecil, sama ada oleh para penoreh getah yang kita angkat sampai daripada asal hanya 150 juta untuk tahun 2020, kita angkat untuk 2021 sebanyak 150 juta lagi, menjadikan total semuanya 300 juta. Itu antara punca kenaikan. Berarti betul-betul kenaikan kita semata-mata untuk membantu para pekebun yang memang kita faham dalam situasi COVID ini, mereka lah yang patut kita bantu sebenarnya. Anda sedang menyaksikan ini secara langsung di My Freeview 123 dan juga TV1, dan juga boleh mengangkat persoalan dan pertanyaan di Facebook di mana sedang dipaparkan di Berita RTM, FB Live Berita RTM ini untuk anda angkat bersama Menteri Perusahaan Perdagangan dan juga Komoditi untuk hangat masih pukul 4 tadi Datuk masih ada di Parlimen dan sempat datang sini, dan kita juga boleh melihat laporannya hangat di Parlimen tentang perdebatan bajet ini di peringkat jawatan kuasa, dan Kementerian KPPK ini salah satu yang baru saja diluluskan. Soal lulus tak lulus ini elok diulaskan sedikit kerana jumlahnya itu orang Perak kata cupu tapi nampaknya hadiran ketidakhadiran itu akhirnya Datuk menyatakan alhamdulillah ianya telah diluluskan. Betul. Kita dapat kelulusan dengan 108 menyokong dan 95 tak silap yang membangkang daripada kalangan pembangkang. Yang penting lulus. Tetapi kalau kita lihat dua kementerian sebelumnya, tak silap Kementerian Perpaduan dan sebelumnya diluluskan tanpa sebarang undi suara belah bagi. Tapi bila sampai kementerian saya, mereka cuba gagalkan. Entah apalah yang mereka mahu daripada saya, barangkali kerana ini adalah menteri daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS, mereka cuba nak uji sejauh mana sokongan daripada ahli parlimen. Alhamdulillah, kata-kata ahli parlimen memberikan semangat yang baik. Dan sebenarnya kementerian ini antara yang mendapat perhatian juga kerana ramai yang berucap, memberikan pandangan dan juga menyokong banyak seperti yang kita sediakan, terutamanya dalam konteks sekarang sawit. Terlalu tinggi lonjakan harganya sampai kalau kita banding, inilah yang tertinggi daripada tahun 2012, inilah yang tertinggi sebenarnya sejarah sejak 2012. Kenyataan itu telah dikeluarkan dan banyak pihak yang menyatakannya faktor-faktor yang membawa kenaikan harga sawit sehingga ke peringkat ini. Pertama sekali kita kena lihat dua negara besar yang membekalkan sawit ialah Indonesia dan juga Malaysia. Maka faktor kawalannya ada pada kita, tetapi penentuannya adalah pada permintaan
permintaan dan juga supply yang kita mampu sediakan. Oleh kerana faktor COVID yang menjejaskan 2-3 perkara dari sudut pengeluaran dan sebagainya, maka dari sudut pengeluarannya berlaku sedikit pengurangan. Tetapi permintaan sangat tinggi kerana barangkali antara sebabnya kerana sawit digunakan untuk pharmaceutical dan ketika berlaku COVID sangat diperlukan untuk pelbagai, antaranya digunakan juga untuk penggunaan pencuci tangan ini. Sanitizer menggunakan juga antaranya minyak sawit, dan juga barangkali kerana kehadiran lockdown menyebabkan ramai yang berada di rumah, maka kepenggunaan dari sudut minyak masak makin meningkat. Barangkali itu antara puncanya. Kalau kita lihat antara kenaikan permintaan tinggi ialah di Eropah sendiri. Kalau walaupun dikala orang bercakap tentang Eropah yang cuba berkempen terhadap minyak sawit kita, menariknya memang berlaku peningkatan untuk tahun ini 2020 berlaku peningkatan yang ketara berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas untuk Europe. Juga peningkatan berlaku di Saudi Arabia. Bahkan ada negara yang namanya Kenya di Afrika berlaku peningkatan ketara. Kalau dulu tak masuk ranking 10, ini masuk ranking yang nombor 10. Itu negara Kenya di Afrika. Berarti berlaku peningkatan yang ketara terhadap permintaan, sedangkan bekalan kita adalah sederhana saja. Itu antara punca menyebabkan kenaikan harga minyak sangat tinggi pada hari ini, hingga baru ni mencecah sampai RM3,600 untuk satu metrik tan minyak sawit mentah. Digambarkan juga bahawa komitmen daripada China dan India juga. India semakin memulih juga memberikan yang terkini India mengurangkan lagi duty import daripada sehingga kepada 27% sekarang. Berarti dia menggalakkan peningkatan ekspor kita ke negara mereka. Dan China juga berlaku peningkatan permintaan. Bahkan di Amerika juga berlaku peningkatan. Peningkatan berlaku di banyak negara sebenarnya. Memanglah negara utama kita ialah India, China dan Europe sebagai sebuah pertubuhan Eropah. Kemudian Pakistan. Ini 4 negara utama yang mengimport begitu banyak sawit daripada kita lah. Dan alhamdulillah, nampaknya boleh kita sifatkan sebagai apa yang berlaku ini sebagai blessing in disguise kepada industri sawit. Kerana nampaknya faktor-faktornya mendorong terhadap kenaikan harga yang memberangsangkan. Cuma kita harus jelaskan, Datuk, bahawa mengapa tidak hal yang sama berlaku kepada getah. Menarik. Kerana kita tengok, sawit boleh naik, tapi kenapa nampaknya getah itu tertekan harganya? Pertama sekali, saya sebutkan tadi, sawit pembekal utamanya 2 negara. Indonesia dan Malaysia. Apa saja berlaku pada 2 negara ini dari sudut pembekalannya, dia akan beri kesan kepada harga. Tapi berbeza dengan getah. Malaysia negara yang ke-7. Negara pertama adalah negara Thailand. 4.4 juta lebih kurang. Kita hanya sekitar 700,000 saja. Sangat jauh bezanya. Maka bila kita negara yang ke-7, kita tidak mampu untuk menentukan dari sudut supply. Mungkin demand pun kita tidak ada kuasa untuk menentukan. Maka harga itu letak kepada negara-negara lain. Dan kita lihat pula, kalau kita tengok Thailand, Indonesia sebagai contoh, 2 negara besar yang membekalkan getah. Kalau harga macam sekarang kita di Malaysia, harga RM2.5 per kg untuk kaplam yang 50% KGK. Kalau dengan harga RM2.5 bagi negara Thailand dan negara Indonesia sudah cukup makan untuk rakyat dia. Tapi bagi Malaysia RM2.5 per kg ini tak cukup makan bagi rakyat Malaysia. Kenapa? Faktor kos sara hidup Malaysia yang agak tinggi. Itu beza dia. Satu. Yang kedua, dari sudut, kalau kita lihat dari sudut persaingan dengan sintetik, getah sintetik ini. Kerana bila harga minyak dunia rendah, maka getah sintetik menjadi saingan kepada getah asli. Itu antara punca kenapa getah itu harganya sangat rendah. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat peningkatan permintaan kepada satu lagi jenis getah namanya latex, kerana ia diperlukan untuk membuat sarung tangan getah perubatan. Dan suka saya ulang jugalah pada mereka yang masih lagi belum faham. Dia kata, kenapa sektor sarung tangan getah mendapat lonjakan begitu hebat, keuntungan berbilion, tetapi tidak mengalir kepada pekebun kecil. Kita menjawab bahawa kerana sarung tangan getah ini menggunakan latex. Dan kita Malaysia hanya membekalkan sekitar 8% saja latex. Yang bakinya dibekalkan oleh Thailand.
Thailand. Berarti Malaysia sendiri terpaksa mengimport daripada Thailand untuk bekal latex. Satu. Yang kedua, berlaku saingan dengan getah sintetik tadi untuk mengeluarkan sorotan getah. Maka di situlah kita ambil peranan. Kementerian di bawah penyelidikan saya, kita ambil peranan bahawa perlu bergerak kepada menggalakkan pada penoreh getah ini mengusahakan latex. Maka timbullah idea projek yang kita panggil Koridor Latex Pantai Timur. Merujuk kepada 3 negeri iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di mana kita jadikan dia sebagai satu jalur pengeluaran latex yang itulah kita isytiharkan dalam bajet kita ini sebanyak 16 juta sebagai insentif pengeluaran latex. Yang ni yang cuba ditolak oleh oleh pembangkang tadi. Kalau kita berjaya yang ni, walaupun mungkin memerlukan masa agak panjang, tetapi kita mulakan sekarang, satu hari nanti kita pula akan bekalkan latex kerana negara kita Malaysia menjadi pembekal utama untuk sorotan getah. Maka sangat rugilah kalau kita nak bergerak ke arah itu. Maka bagi saya projek sangat penting untuk bergerak ke arah penggunaan latex yang lebih besar untuk negara. Okey, kita akan panjangkan lagi tentang jalur latex Pantai Timur ini selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahu tak, saya baru saja selesai membuat pesanan makanan menerusi aplikasi dalam talian. Ia sangat mudah dan menjimatkan masa. Saya sudah digital. Anda bila pula? Mari sama-sama kita sertai kempen #SayaDigital memacu masyarakat digital. Kempen #SayaDigital anjuran MDEC, yakni Malaysia Digital Economic Corporation, adalah tepat pada masanya. Ayuh, rebutlah peluang ini untuk mendigitalkan perniagaan dan belajar kemahiran baharu secara digital. Susahlah hidup macam ni. Apa yang aku buat langsung tak dihargai. Inilah rumah settle. Bukan aku tak nak bayar. Aku sendiri pun tak cukup. Mak aku lagi. Encik, minta maaf kami tak boleh bantu. Encik perlu jelaskan beli segera. Ni kerja awak. Kami tak boleh luluskan. Awak kena ikut prosedur. Bukan banyak pun yang aku minta. Oi, susah sangat ke nak faham? Encik perlu jelaskan beli segera. Apa yang aku nak buat ni? Penatlah macam ni. Hello. Terima kasih. Kami sedia membantu. daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber.
Okay, bicara naratif pada malam ini, saya ditemani oleh Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Saya mula bertanyakan tadi tentang satu inisiatif yang telah pun diluluskan melalui pembentangan undi belah bagi hari ini untuk bajet KPPK ini. Tetapi ada soalan yang kalau boleh kita kaitkan. Di Facebook Encik Osman Parman, Osman Parman 2, selalu letak 22 ni raja-raja dah. Daripada akaun Osman Parman 2. Dua soalan yang dibawakan, iaitu pertamanya dia minta kalau bukan bolehkah jika harga lantai bagi getah itu dinaikkan. Yang pertama. Yang keduanya masalah serangan wabak Pastalotiopis, daun muda berguguran, merosot 30% hasil dan sudah berlarutan selama 3 tahun. Encik Osman Parman ini berada di Felda Palung 9 dan Datuk menyatakan bahawa solusi jangka panjangnya adalah jalur latex Pantai Timur itu. Saya kira boleh kita sebenarnya permintaan untuk menaikkan harga yang kita tetapkan untuk IPG RM2.5 ini memang sentiasa ditimbulkan, bahkan juga ditimbulkan oleh ahli parlimen. Untuk sekarang kita masih kekal pada harga RM2.5, RM2.5 untuk kita mengaktifkan IPG, insentif pengeluaran getah. Walaupun kementerian juga sedang mengkaji kaedah yang baru untuk kita barangkali menaikkan nilai IPG ini pada suasana tertentu atau keadaan tertentu. Itu masih dalam perbincangan lagi. Tetapi banyaklah rasional yang daripada tindakan yang kita buat sekarang pada harga RM2.5, antaranya kebimbangan kalau kita naikkan lebih tinggi lagi kemasukan getah daripada seberang, daripada negara jiran untuk mendapat klaim daripada IPG kita, maka menyebabkan tujuan sebenar untuk disalurkan bantuan tidak sampai kepada pekebun kecil. Tetapi sebenarnya saya melihat isu ini lebih jauh lagi dari sudut penyelesaian jangka masa panjang, iaitu kita kena pergi kepada satu yang saya namakan sebagai transformasi pengeluaran getah. Bagaimana? Yang sedang saya kempen sekarang ialah untuk para pekebun kecil ini, mereka terlibat dengan koperasi. Bila mana koperasi menjadi tempat naungan mereka untuk menguruskan pengeluaran getah, maka di situlah cara kita boleh mengangkat harga kepada getah tadi. Kalau umpamanya harga semasa dibeli dengan harga RM2.5, dengan sebab koperasi membeli, mereka boleh beri harga lebih tinggi, RM2.6, RM2.7, kerana kita juga memberi satu modal pusingan untuk koperasi membeli getah daripada pekebun. Satu. Yang kedua, projek terbaru saya ialah kita mau bekalkan kepada 20 koperasi terpilih sebagai pilot projek. Kita bekalkan pada mereka satu yang kita panggil machine crib. Mesin getah crib rubber. Mesin ini harganya RM300,000. Kalau kita sediakan untuk 20 koperasi yang awal, kita perlukan dana sekitar RM6 juta. Dana ini akan dibekalkan oleh MRC, Malaysian Rubber Council. Dengan mesin inilah para pekebun kecil yang menjual getah kepada koperasi, koperasi pula membuat atau menggunakan getah krip. Getah krip harga lebih baik daripada harga getah kap belam ini, kerana dia adalah tahap yang kedua selepas kap belam. Maka dengan kejayaan mereka mengeluarkan getah krip tadi, dan krip pula dijual kepada kami, kepada kementerian menerusi satu anak syarikat kami di bawah LGM, dipanggil LGMPC, maka kita boleh memberikan income kepada koperasi. Dengan income itulah mereka boleh pulangkan balik income itu kepada pekebun kecil sebagai satu bentuk keuntungan bersama bila penghujung tahun, dengan maksud dividen lah kita berikan. Ini cara kita supaya dalam masa yang sama juga kita menyusun kembali pengurusan pekebun kecil getah ini, kerana banyak kebun-kebun yang tidak diuruskan ataupun dibiarkan begitu saja, tak ditoreh. Saya sangat menarik kalau kita lihat, saya sangat teruja dengan data. Kalau kita lihat yang berdaftar dengan kementerian di bawah LGM, berdaftar sebagai penoreh getah menerusi yang kita panggil PAKG, jumlahnya 450,000 lebih. Tetapi yang membuat tuntutan IPG secara purata yang saya lihat angka tahun 2020 ini hanya sekitar 180,000 saja. Itu individu, penama? Ya, penama yang buat tuntutan, yang berulang lah. Bulan data ni ada 450,000. ikut daftar pendaftaran 480,000, tetapi ia 450,000. Tetapi ia membuat tuntutan dalam tempoh yang panjang ini, pemohon yang berulang saja hanya sekitar 180,000 orang. Mana pergi baki?
Dia yang balik ujung minggu menoreh ni kot. Entah, wallahu ta'ala alam. Maka di situ saya katakan kepada LGM, pertama buat pemutihan. Satu. Okey. Yang kedua, saya buat andaian. Barangkali banyak kebun-kebun yang tidak dioperasikan. Okey. Kenapa barangkali kebun ditinggalkan oleh ibu dan bapa yang sudah tua, anak-anak tidak minat untuk mengusahakan kerana faktor harga yang rendah, maka akhirnya kita kehilangan nilai yang ada kepada tanah ini. Maka barangkali koperasi boleh menjadi penyelesaian jangka masa panjang untuk kita mengambil tanah ini diusahakan oleh kebun-kebun untuk diusahakan oleh koperasi. Okey, kamu tak nak serah pada koperasi, kita mungkin boleh bayar mereka bulanan dan sebagainya, tetapi kita mampu menggunakan hasil. Pokok sedia ada, cuma tidak ditoreh. Kenapa? Tak ada orang yang nak uruskan. Jadi bagi saya, koperasi adalah penyelesaian jangka masa panjang. Ini saya katakan sebagai transformasi tadi. Dan juga menerusi koperasi juga kita boleh menggerakkan projek latex. Kerana isu latex ini ialah isu siapa yang nak membeli. Ini yang ditimbulkan oleh para penoreh. Kita menerusi projek koridor latex Pantai Timur ini, kita akan membina 15 pusat pengumpulan getah latex ini, menerusi koperasi antaranya. Bila kita berjaya sediakan pusat pengumpulan, maka para pekebun bersedialah untuk mengusahakan latex. Kerana mereka ada tempat untuk menghantar latex tadi. Itu antara yang kita buat. Dan juga untuk latex itu sendiri, untuk kita galakkan mereka menoreh, kita akan berikan untuk insentifnya RM1 untuk per kg. RM1 untuk per kg. Kenapa? Kerana penorehan untuk getah yang latex ini memerlukan masa yang panjang. Kalau kat belam ini mereka toreh, kemudian biarkan 3-4 hari baru kutip sekali. Tapi kalau latex mereka kena menoreh pagi ni, terus tengah hari terus collect. Kena kumpulkan supaya dapat diproses. Maka memerlukan masa yang panjang. Untuk itulah kita menyediakan bajet RM1 untuk per kg berbanding yang kita berikan kepada kap belam saja. Ini antara usaha kita untuk bergerak kepada transformasi pengeluaran getah negara. Mengapa model koperasi itu dianggap sebagai model yang paling sesuai? Pertama, koperasi ini konsepnya ta'awun, kerjasama. Tak ada kerja yang dibuat kerjasama yang gagal sebenarnya. Kerana konsep Islam pun, kerjasama ini barokah. Kerja meram bukan seorang. Kalau seorang-seorang dia mungkin semangat hari ini, besok hilang semangat dia mungkin sakit, maka tak diusahakan kebun. Tapi kalau koperasi yang menguruskan, lebih tersusun. Dari sudut pengurusan kebunnya, dari sudut pengeluarannya, semua akan tersusun. Maka bagi saya, kalau kita bincang bab koperasi pun, koperasi satu mekanisme untuk kita meningkatkan pendapatan dan juga ekonomi negara. Maka bagi saya sangat perlulah untuk para penoreh ini bergerak melalui koperasi. Dan memang kita dah gerakkan. Hatta di bidang sawit sekalipun kita ada koperasi sawit yang kita tubuhkan, dan di bidang getah kita ada koperasi. Di bawah penyeliaan LGM kita ada 19 koperasi setakat ini yang kita direct pantau, dan kita sedang bergerak untuk berkempen menubuhkan lagi koperasi yang terakhir ditubuhkan di kawasan saya sendiri di Kuala Nerus, koperasi pengusaha getah bagi Kuala Nerus. Idea transformasi getah melalui penubuhan koperasi ini, ia merupakan sisipan kepada IPG atau sebahagian daripada IPG? Tidak, dia bukan sisipan kepada IPG. Dia adalah satu projek untuk digerakkan. Kemudian IPG akan membantu dia, kemudian LATEX akan membantu dia. Dia akan bergerak, termasuklah projek terbaru yang saya kemukakan tadi, iaitu membuat getah krip rubber. Datuk, kalau kita melihat cabarannya, tadi pun Datuk sudah menggambarkan pekebun kecil getah ni dia poket sifat dia tidak berada di dalam, tetapi bila dicalonkan jalur latex Pantai Timur tu, ia merupakan satu jajaran kalau saya fahami begitu. Ia mungkin membantu jangka panjang untuk pengeluaran latex, tapi pekebun kecil getah kita ini berada di lokasi yang poket dan menjadi tidak produktif dengan kapasiti yang mereka ada. Negeri yang paling ramai pekebun di sebelah Semenanjung ialah Kelantan. Nombor 2 Kedah, ketiga Pahang, keempat Terengganu. Maka merujuk pada cerita itulah latex jalur ini sangat penting kerana ia telah merangkumi lebih daripada 50% pekebun kecil getah ini untuk peringkat Semenanjung. Dan bila kita buat jaluran tadi, dia akan membantu dari sudut prasarana dan sebagainya untuk memudahkan mereka kita menyusun jalur pengeluaran tadi. Itu penting. Kalau tidak dibuat jalur itu, maka kita akan pergi sana sini, maka dia tidak terurus. Bukan berarti kita hanya menumpukan Pantai Timur, tidak, tetapi oleh
Yang Pantai Timur antara yang paling banyak peneroran getahnya, kita jadikan dia sebagai pilot project dan kita akan bergerak pula untuk negeri yang lain insya-Allah. Negeri yang lain tidak banyak sebenarnya. Okey, how does it work? Kita akan ada jalur latex ini. Datuk menyatakan bahawa ia merupakan perangan jangka panjang. Jadi ada unjuran masanya dan mungkin kapasiti yang diunjukkan bagaimana kita boleh menjadi pesaing yang utama. Itu nanti Datuk kita berehat. Itu soalan yang saya gantung terlebih dahulu. Saya tahu Datuk teruja untuk menjawabnya. Kita berehat dahulu dan kembali studio selepas ini. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan daripada RM100 seorang anak dengan maksimum RM450 sekeluarga kepada RM150 seorang anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun atau RM200 seorang anak berumur 6 tahun dan ke bawah dengan maksimum RM1,000 sekeluarga. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu dia orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Bersama menemani di studio waktu ini Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali. Kita bicarakan awalnya berkait tentang bajet, disusuli pula tentang perkembangan mutakhir sawit dan baru saja sebelum kita berjeda seketika tadi bercakap tentang inisiatif jalur latex Pantai Timur, menjawab juga soalan Saudara Osman Parman tadi, dan saya bertanyakan lanjut tentang jalur latex ini kerana digambarkan ia merupakan satu projek jangka panjang dan bakal melibatkan 50% perkebun kecil yang tertumpu di Pantai Timur itu. Saya tanyakan tadi bagaimana perancangannya kerana digambarkan ia bakal membantu, kerana persoalannya selama mana perkebun kecil getah kita ini akan berada di takut seperti yang tidak, kerana terdapat juga laporan di sana sini, kita juga melihat bagaimana cuaca mempengaruhi, bahkan La Nina juga dikhabarkan memberikan pengaruh kepada permintaan terhadap sawit kita, dan juga kita tahu musim tengkujuh sekarang ini, orang kata musim tengkujuh tak boleh menoreh. Jadi ini semua isu-isu yang kita memerlukan satu solusi jangka panjang. Betul. Sebenarnya ada perangai ekstrim mengatakan bahawa
tebang sajalah pokok getah, dia kata. Kenapa kalau asyik perlu dibantu dengan IPG? Itu pandangan ekstrim. Maka kita menjawab bahawa keperluan getah itu sentiasa ada. Dan kalau kena cara pengurusannya, kita mampu mengeluarkan getah yang terbaik. Memanglah IPG itu bersifat sementara, bukan jangka masa panjang. Bersifat kita memberikan bantuan yang kita panggil, umpama kita berikan ikan, bukan kita berikan pancing. Maka saya bergerak kepada menyediakan pancing. Bukan lagi hanya ikan semata-mata. IPG diteruskan, tetapi transformasi. Itu yang kita perlukan pada kaedah pengeluarannya. Maka bila kita perkenalkan konsep baru, koridor Latak Pantai Timur tadi, itu adalah satu mukaddimah. Permulaan kita akan wujudkan 15 pusat untuk mengumpul lateks. Ini kita perlukan masa. Dalam tempoh setahun, bajet telah ada, kita akan mulakan insya-Allah. Dengan ada pusat tadi, berarti kita sediakan platform untuk pada penoreh. Kemudian kita beri pula IPG pada peringkat awal RM1 untuk per kg. Berarti menggalakkan mereka bergerak mengikut jaluran tadi. Jadi bila kita bergerak ke situ, maka kita yakin bukan hanya pada pekebun kecil yang terlibat, ini hanya orang tua saja. Anak-anak muda barangkali ini masanya untuk kita ajak turun ke padang, turun ke kebun untuk mereka menoreh. Bukan hanya menoreh orang tua dulu, bahkan menggunakan konsep yang moden. Kalau kita boleh gerakkan koperasi tadi, kita bekalkan pula krip raba, menambah nilai lagi pada proses penggunaan getah tadi. Maka saya yakin bahawa kalau kita bergerak ke situ, kita boleh ubah. Bila kita boleh ubah, maka bagi saya satu hari torehan getah ini akan menjadi idaman ramai orang berbanding nak potong getah, nak tukar dengan sawit. Macam dululah kita potong koko kan nak buat sawit. Itu bukan idea yang terbaik bagi saya, tapi bagaimana kita pengkat nilai. Bahkan juga kalau kita lihat keperluan getah, umpamanya dalam proses membuat jalan, kita ada projek di Pengeraba Rice Road. Jalan menggunakan getah yang menggunakan campuran bitumin dengan kaplam. Berarti kita ada keperluan. Dan kita telah ada 4 syarikat yang bersedia untuk membekalkan bahan untuk membuat jalan ini untuk 2,000 km setahun. Sebab nak baiki jalan ke, buat jalan baru ke, kita ada kemampuan itu. Dan jalan yang dibuat menggunakan rubber rice road ini lebih tahan lama, bahkan kalau mungkin pada peringkat agak tinggi harga dia, tetapi dia bersifat long term, jangka masa panjang. Kos dari sudut baik pulih jalan penyelenggaraan itu menjadi mengecil. Itu tingginya kerana apa? Kerana permulaan. Tidak ada ramai lagi yang terlibat menggunakan rubber rice road ini. Tapi kalau dah besar saiz penggunaan dia, permintaan untuk membaik pulih jalan, menjaga jalan menggunakan rubber rice road, maka harga yang tinggi akan jadi makin rendah. Di situ kita perlukan getah. Kaplam. Berarti kaplam relevan, tetapi bagaimana cara kita mengeluarkan. Maka bagi saya ialah yang penting transformasi pada kaedah pengeluaran. Maka saya harap apa yang saya rangka ini boleh menjadi satu platform baru untuk para penoreh bergerak ke hadapan. Berbanding kita hanya bergantung kepada penorehan kaplam yang tidak teratur tadi, susul balik insya-Allah kaedah pengeluaran tadi. Datuk, yang cepat datang di dalam pemikiran saya bila Datuk menjelaskan tadi, permintaan ada, sentiasa ada. Tetapi kita juga tahu sempadan kita dalam sektor perdagangan ini poros. Kalau kos pengeluaran kita lebih tinggi, maka kita lihat saja sektor pertanian, kita sentiasa saja tewas dalam konteks harga dengan bahan-bahan pertanian yang sifatnya import. Adakah kos pengeluaran getah kita ini lebih tinggi berbanding negara-negara lain? Isu kita ialah isu pada kos hidup. Okey. Bila kos hidup kita tinggi, harga getah semesta tak mampu menampung keperluan mereka. Tetapi kalau kita berjaya mengangkat nilai pada proses, contohnya kaplam menjadi krip raba, maka harganya telah beza. Bila beza harga tadi, maka harga beza itu memberi keuntungan kepada koperasi, dipulangkan balik kepada penoreh. Maka penulis sentiasa relevan. Bahkan kalau kita lihat, oleh kerana kita ada keperluan dalam negara kita, kalau berjaya projek rubber rice road sebagai contoh, kita perlukan getah. Getah tak perlu kita ekspor keluar, hanya untuk dalaman. Kalau untuk dalaman, kerajaan boleh membuat kaedah memberi harga lebih tinggi. Kenapa? Kerana keperluan negara. Artinya bagi saya ialah bagaimana kita buat transformasi itu perlu berlaku kepada pengeluaran. Kalau ini kita berjaya, saya yakin bahawa getah akan menjadi idaman pada anak-anak muda jangka masa panjang, insya-Allah.
Saya teringat suatu ketika dahulu, mungkin tidak terlalu lama, antara bual bicara kita bercakap tentang harga getah yang pada ketika itu agak memberangsangkan. Jadi di hujung-hujung minggu mereka bekerja di Kuala Lumpur, balik kampung pergi menori. Itu cerita lama lah. Cerita lama. Yang berlaku setahun sekali dalam satu tahun. Apa berlaku ketika itu berbanding sekarang ini? Itu faktor ekonomi, yang banyaklah faktor ketika itu menyebabkan harga getah begitu tinggi, naik sampai RM12 per kg berbanding sekarang RM2.5. Itu bagi saya benda yang berlaku jarang-jarang, bukan kenyanya kadang-kadang lah, dan satu tahun berlaku sekali. Tapi kita ambil kaedah yang umum saja, harganya sekitar itulah RM2.5 ke RM3 boleh pergi. Tetapi kalau kita angkat nilai dengan kaedah pengalaman kita, kerip raba tadi, kita boleh menambah pendapatan kepada pekebun kecil. Isu kita adalah pendapatan. Kalau pekebun kecil mendapat pendapatan yang baik, contohnya kalau mereka buat latex, mereka dapat income lagi baik daripada kad belam. Kalau mereka gabung dua-dua sekali, mungkin sebahagian buat kad belam, sebahagian buat latex dan sebagainya, mereka akan campur-campur. InsyaAllah kita boleh memberikan pendapatan yang cukup untuk kegunaan harian rakyat kita, insyaAllah. Kita berbincang tentang ini, Dato', kerana di satu peringkat tadi kita mula membandingkan tentang kapasiti pengeluaran sawit kita dan juga harganya yang sangat memberangsangkan dan juga cabaran kita dengan getah. Tetapi kita juga ada komoditi-komoditi lain. Tapi sementara kita masih lagi membandingkan ini, kerana gambarannya tadi dalam konteks getah ini kita pengeluaran yang ke-7 terbesar. Dan kita juga ada limitasi dalam konteks penggunaan tanah. Mungkin melainkan kita mula beralih ke Sabah, Sarawak. Tapi di sana juga ada isunya kelapa sawit, itu juga tekanan dari antarabangsa juga cukup besar. Ada elemen getah ini dalam konteks untuk melebarkan lagi kapasitinya kerana kita tanah sedia ada, telah diwartakan untuk getah. Jadi kita tidak ada isu dari segi isu. Yang tinggal ialah mereka potong getah, mereka tanam pokok lain. Itu isu yang berlaku. Maka kita nak mengekalkan getah itu sebagai satu sumber bagi bekalan negara. Maka bagi saya, bagaimana cara kita mengekalkan. Kalau para penoreh mendapat pendapatan yang baik disebabkan oleh transformasi tadi, maka getah terus relevan untuk ditoreh negara kita. Itu yang kita usahakan. Saya tertarik tadi dengan data yang Datuk kongsikan, 450,000 mengikut data, tetapi hanya 100,000 yang memanfaatkan 180,000 yang memanfaatkan FBG, berarti hampir setengah. Digambarkan tadi ada proses pemutihan, ada sasarannya untuk kita melihat. Itu sedang dibuat oleh LGM kerana mereka mungkin tidak menekan faktor berbagai tadi, kerana faktor sakit, faktor tua atau faktor tanah tak diusahakan. Maka kita buat pemutihan. Pemutihan bertujuan untuk kita pastikan berapa sebenarnya yang betul-betul menoreh untuk kita bantu mereka. Itu pentinglah, itu dalam konteks dalaman kita sedang kita buat sebenarnya. Okey, Datuk, saya juga menyebutkan tadi bahawa kita juga ada komoditi lain yang selalu saja tenggelam dengan perdebatan sawit dan juga getah ini. Kita ada kenaf, kita ada koko dan kita ada lada. Bagaimana penekatannya? Bila saya diberi tugas sebagai menteri untuk menjaga peradangan dan komoditi, antara yang awal saya sebut kepada para pegawai ialah berikan fokus kepada pekebun kecil. Dan ia melibatkan satunya sektor koko, sektor lada, sektor kenaf, bahkan getah sendiri. Kita ada sektor yang telah maju, iaitu sawit. Semua bercakap about sawit. 2-3 kementerian bercakap tentang sawit saja. Kita ada sektor yang agak laju, iaitu getah juga, getah yang dalam bidang sarutan getah perubatan. Dan kita ada kayu-kayan yang juga maju ke hadapan. Kita bekalkan untuk dunia. Tetapi yang kita perlu beri fokus ialah kepada sumber. Sumber satu, lada tadi. Lada pekebun kecil. Mereka perlu dibantu. Koko juga begitu. Dulu koko terkenal negara kita. Hari ini kita hanya bekalkan sedikit koko yang baki kita import daripada luar. Cuma kita terkenal sebagai pengisar utama. Kita adalah syarikat yang kedua terbesar di sebelah Asia membekalkan koko yang dikisar. Jadi refinery lah ni. Itu telah berjaya. Yang kita nak buat ialah bagaimana kita bantu pada pekebun. Kerana kita ada projek yang sangat menarik sebenarnya yang kita panggil sebagai single origin. Single origin ini merujuk kepada tanah itu bagaimana menghasilkan rasa yang bagaimana. Kalau contohnya kita ambil di Tawau, ada single origin untuk Tawau. Kalau baru ni saya turun ke Ranau. Ranau ni tempat terkenal lah dengan Gunung Kinabalu. Dia ada single origin untuk Ranau. Kalau dia Rauk lain pula. Kalau kita untuk koko sebagai contoh, kita dua harga. Satu harga Tawau, kedua harga Rauk.
Untuk raup ada single origin dia. Kalau kita boleh bina single origin ini, rasa tersendiri kepada semua benda ini, itu satu tambah nilai kepada koko. Maknanya kita ada beza koko yang dikeluarkan daripada Ghana, daripada luar negara, daripada Indonesia berbanding koko kita. Bila ada nilai pada rasa, akan ada nilai kepada harga. Itu yang kita buat. Jadi kalau kita berjaya projek ini, projek single origin, maka kita boleh menggalakkan beramai untuk pada pekebun ini terlibat di bidang koko dengan mereka mendapat harga yang lebih tinggi daripada harga biasa. Kalau harga biasa RM8 per kg, dengan sebab single origin mungkin naik lagi. Dan kita gunakan koko ini untuk pengeluaran coklat tempatan kita dan kita dapat nilai pada coklat tempatan kita, hingga saya gelarkan hasrat kita ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai king of Asia chocolate. Makna raja bagi coklat di Asia kita. Harapan saya lah. Kita berangkat. Kemudian kalau kita perlu lada pula. Lada kelebihan kita. Kepada lada selepas kita berehat seketika, Datuk. Saya tahu panjang lagi. Apabila sebut single origin dia, saya terbayang harum manis je. Sebab harum manis tu kalau ditanam tempat lain, dia tak jadi harum manis dah. Dia dah jadi lain. Jadi akan disambung lagi selepas kita berehat seketika. Mengambil kira gelombang wabak terkini dan keperluan sehingga tahun 2022, kerajaan bercadang mengemukakan pindaan jadual akta tersebut kepada Dewan Yang Mulia ini untuk menaikkan siling kumpulan wang COVID-19 sebanyak RM20 bilion kepada RM65 bilion. Itu kerajaan akan memperkenalkan program subsidi upah 2.0. Ciri-ciri utama program ini ialah, pertama, subsidi upah diberi kepada majikan yang masih terjejas, iaitu syarikat yang sejak PKPP masih menghadapi pengurangan hasil sekurang-kurangnya 30% berbanding tahun lepas. Kedua, subsidi upah diberi sehingga 3 bulan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksimum 200 pekerja. Dan ketiga, permohonan dibuka dari 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Menemani saya dalam studio kali ini dalam bicara naratif adalah Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Sedang membicarakan tadi tentang koko. Apabila Datuk menyebutkan koko dan nak berpindah pada lada, saya halang seketika kerana saya membayangkan kita banyak lagi ingin bertanya. Cuma saya ingin menyinggung sedikit berkait tentang single origin ni. Apa yang diperlukan untuk melahirkan single origin itu? Kerana digambarkan tadi ada tawau single origin dan kita ada koko raup single origin.
Apa yang perlu untuk kita mencapai? Pertama yang perlu ialah kajian kita. Okey. Itu yang sedang dibuat oleh R&D. R&D sedang berlangsung sekarang untuk kita memperkenalkan single origin ini. Yang terkini kita buat di Ranau. Ada single origin dia. Kita akan peluaskan lagi sampai ke mana tempat lagi dah yang sesuai. Yang penting macam kita angkat nilai tadi. Kalau kita berjaya angkat nilai mengurusi konsep single origin, kita akan meramaikan lagi mereka yang terlibat dengan penanaman koko. Kalau kita hanya bergantung pada koko dengan harga semasa yang ada sekarang, kita akan bersaing dengan koko daripada luar. Jadi cara kita angkat nilai adalah kita beri satu benda yang special yang ada pada kita. Itulah single originnya. Yang ada pada Ranau, ada Raup, pada Tawar dan sebagainya. Dan beralih pada lada pula. Datuk ingin sama juga lada. Lada ni kelebihan kita ialah kita lada Sarawak pepper. Lada Sarawak. Dengan sebab faktor tanah yang sangat subur, cantik dan bagus, kita berjaya mengeluarkan lada yang ada yang bersifat premium. Dan nilai tersendiri. Tak sama dengan harga yang biasa. Kalau yang hari ini negara yang terkenal dengan pengeluaran lada ialah Vietnam. Itu harga yang biasa. Adapun Sarawak harga yang premium. Kita kata premium, luar biasa sikit lah. Maka kita kekal membantu para pekebun ini. Bahkan kita sediakan bajet. Walaupun tak diumumkan dalam bajet secara umum, di bawah P20 untuk pembangunan, ada disediakan hampir 10 juta untuk kita bangunkan lagi industri lada. Dan masa yang sama, kita tidak hanya pada dengan lada yang istimewa daripada Sarawak, kita sedang bergerak untuk memperluaskan lagi penanaman lada ini negeri lain. Antaranya yang kita fokus adalah negeri Johor sekarang. Johor dulu terkenal sebagai pusat pengenalan lada, kemudian dia mula merosot dan akhirnya Sarawak yang nak nama. Sekarang kita ingin kembalikan balik. Perjalanan sedang berjalan dengan kerajaan negeri untuk kita lihat di mana tanah yang boleh kita guna untuk kita besarkan lagi saiz peladangan lada. Dan bahkan juga Terengganu pun sedang juga melihat ruang-ruang yang boleh kita perkasakan untuk industri lada. Satu lagi yang mungkin tentang bajet tadi, kalau untuk koko walaupun tak disebut secara direct dalam bajet, kita ada P20 juga hampir 29 juta diperuntukkan untuk pembangunan melibatkan koko. Dan juga untuk kenaf. Kenaf kita sediakan peruntukan hampir 15 juta untuk kenaf saja untuk kita bangunkan. Kerana kenaf ini bagi saya future commodity. Satu benda yang bersifat masa depan. Kerana banyak perkara yang boleh kita buat, kita menerusi kenaf ini, tetapi kurang mendapat minat rakyat kerana mereka tak nampak apa itu kenaf. Jadi yang berlaku sekarang ialah kita tanam kenaf ini di Kelantan, di Terengganu dan juga di negeri Pahang. Yang menarik untuk saya kongsi ialah untuk tanam kenaf ini boleh dibuat silih ganti dengan padi. Contohnya kita buat di Kampung Mercung, di Pekan, di Pahang. Mereka tanam kenaf 4 bulan dan tanam padi 4 bulan. Kalau untuk pada bulan 8 baru ni, daripada bulan 4, 5, 6, 7, 8 mereka tanam kenaf. Dia harvest bulan 8 baru ni. Bermula bulan 10 mereka mula tanam pula padi. 4 bulan juga. Untuk kenaf ini yang ditanam secara berganti dengan padi, dia boleh menghasilkan kenaf yang mutu tinggi. Kalau harga kenaf biasa kita beli di Kelantan dan Terengganu untuk satu tan dengan harga RM500, tetapi untuk kenaf yang dihasilkan di Pahang, di kawasan yang silih ganti dengan padi tadi, kita beli dengan harga RM600. Kalau kita kata padi adalah tempat sesuai tanam kenaf, banyaklah padi seluruh Malaysia. Bukan hanya di negeri Pahang. Seluruh Malaysia ada padi. Maka tinggal hari ini, macam kita kempen, orang ramai untuk mula menanam kenaf. Cuma kita perlukan konsep kelompok. Nak tanam kenaf tak boleh buat seorang dua. Dia mesti ramai. Sampai 200 hektar, 300 hektar untuk kita bantu mereka. Kita bantu penanam kenaf ini daripada awal lagi. Benihnya kita bagi, input pun kita bagi. Kemudian bila dia harvest kita bantu dengan mesinnya. Kemudian kita beli pula. Ada contact farming. Mereka hanya tanam. Kemudian mereka ia tumbuh. Bila dia harvest kita beli. Senang. Dan kita beli dengan harga yang tinggi. Tadi RM500 contoh 1 hektar. 1 hektar menghasilkan lebih kurang 10 tan untuk 4 bulan tadi. 10 tan kita beli kali RM500. RM5,000 kita bayar untuk tempoh 4 bulan. 1 hektar RM5,000. Kalau 2 hektar RM10,000. Kalau 3 hektar banyak mana? Berarti itu income. Kalau anak muda berminat, ini masa dia. Banyak kebun-kebun, banyak sawah yang tak diusahakan. Sangat banyak. Kalau anak muda nampak peluang ini, kita bantu mereka dengan kita berikan geran sampai RM2,800 kita bagi untuk menghasilkan kenaf ini. Kalau anak muda faham perkara ini, mereka datang jumpa kita. InsyaAllah kita boleh besarkan. RM2,800 itu untuk apa? Untuk geran.
Okey. Kita berikan dia berbentuk apa namanya benih, input pertanian dan sebagainya, kita beri semua. Mereka datang dalam keadaan kosong, tak perlu keluarkan modal. Sediakan tanah, sediakan masa untuk bekerja, sediakan tenaga kamu sikit untuk bekerja, kita bantu A sampai Z untuk menghasilkan kenaf. Kalau kita boleh usahakan kenaf dengan jumlah yang besar ini, kita sudah ready untuk menggunanya. Kita contohnya di Pahang, di Mercung tadi, kita ada kilang berhampiran di kawasan Rompin, di Tebu Hitam, kilang untuk proses kenaf, di mana kita buat daripada kenaf itu pulpa dan kertas. Dan ia ready, marketnya ready, keperluannya ada. Kalau kita ada kilang di di Kedah, kilang untuk buat dipanggil tray, daripada paper tray. Yang ini daripada kenaf, disediakan di sana. Artinya kita perlukan bahan mentah kenaf. Yang tinggal bahan mentah tak cukup. Pengeluarannya tak ada. Tak cukup. Dalam konteks bersih diganti ni, Datuk, antara cabarannya besok adalah mana yang lebih bagus. Nanti dia akan menenggelamkan yang satu lagi. Jadi bagaimana? Itu kita buat polisi. Saya rasa kalau dia buat dua, padi ada untung dia, kenapa ada untung dia. Bergerak dua-dua. Satu untung, dua lagi untung. Buat dua-dua sekali lah. Berarti kita bekalkan makanan untuk negara, kita bekalkan fiber untuk negara. Dua-dua sekali bergerak serentak. Dia menjadi kepenggunaan tanah itu lebih maksimal yang berlaku pada hari ini. Okey. Satu elemen tadi bercakap soal balak. Bagaimana kita sustainably kemapanan sektor ini. Okey, negara kita terkenal dengan hutan. Dan kita membekalkan kayu yang baik untuk dunia dengan perabot dan sebagainya. Tetapi isu kita ialah kota. Kita ada kota untuk menjaga kemampanan balak-balak dan juga perhutanan kita. Maka penyelesaiannya ialah menggunakan konsep PPLH, kita panggil Program Pembangunan Ladang Hutan, di mana kita bergerak kepada menanam pokok-pokok yang nanti akan dijadikan sebagai kayu balak nanti untuk kita harvest. Dan kita menjangkakan dengan projek kita buat sekarang untuk lagi 5 tahun ke hadapan tak ada isu lagi melibatkan bekalan. Kalau hari ini kita hanya bergantung kepada bekalan daripada balak hutan saja semata-mata dan tak cukup pun untuk bekalan, maka insya-Allah dengan projek ini kita dah mula lama sebenarnya. Tahun 2005 lancarkan, 2007 mula ditanam dan dah ada yang mula menghasil sekarang, dan bajet dikeluarkan sebanyak hampir lebih 1 bilion ringgit. Dan untuk tahun 2021 hingga 2025, 5 tahun ke hadapan atau modalnya RMK12, kita sediakan untuk 500 juta pula. Dulu 15 tahun 2005, 2006 hingga 2020 kita bajet kita 1 bilion lebih, tapi untuk 5 tahun ke depan saja kita berjaya dapatkan dana daripada Kementerian Kewangan sebanyak 500 juta. Dan saya yakin bahawa para usahawan di bidang industri kayu ini akan bergebu-gebu untuk mendapatkan dana ini. Kita akan tanam batai, bahkan juga ada tanam getah. Getah selepas ditanam kemudian ditoreh untuk dapatkan hasil yang baik. Kemudian dia akan dipotong untuk menjadi bahan kayu untuk kita buat pelbagai perkakas dan juga perabot dan sebagainya. Artinya dapat dua benda. Dapat hasil daripada getah dan dapat pula kayu. Dan ini kita panggil getah kelun lah. Dan getah kelun ini kita sediakan benih dia. Benih yang terbaik hasil daripada kajian daripada LGM. Artinya kita bergerak ke hadapan lebih jauh. Bukan hanya untuk getah tapi juga untuk perkayuan sebenarnya. Dan kini bajet telah pun diluluskan dengan undi belah bagi majoriti. Dan alhamdulillah sudah dibereskan kebimbangan awal. Justru apa lagi selepas ini apabila kita sudah berdepan dengan seterusnya adalah bekerja. Kita akan buktikan dengan bajet yang diluluskan ini, kita akan buat yang terbaik untuk akhirnya pada tahun akan datang kita akan tambah lagi bajet untuk kita sambung lagi projek yang kita jalankan pada tahun 2021 insya-Allah. Beri kepercayaan kepada kami untuk yang terbaik insya-Allah. Ya, mudah-mudahan. Dan dalam keadaan kegeruhan kita berdepan dengan realiti Covid ini, ada juga sektor-sektornya yang mendapat limpahan blessing in disguise. Kalau kita nak menganggap itu sebagai keberkatan juga boleh. Bahkan semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak keberkatan dikurniakan kepada kita. Terima kasih Datuk kerana sempat bersama sejam saya pada malam ini, dan terima kasih kepada semua yang menonton serta bertanyakan soalan. Tidak semua sempat kita tangani, insya-Allah nanti akan ditangani juga. Assalamualaikum dan salam.